Kita nak kongsi pula rahsia kejayaan empat orang pelajar yang ada di sini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Hu Kai Wan. Macam bagaimana bila mendapat keputusan kan 10A? Yang paling penting selepas setiap kali cikgu mengajar kena tumpukan perhatian dan kena balik rumah dan ulang kaji setiap kali selepas satu topik baru. Selalunya kalau kita orang tak faham apa-apa, kita akan rujuk each other dan buat latihan banyaklah dan tanya cikgu kalau ada apa-apa yang tak faham. Memang kita rasa pressure dengan expectation. Apatah lagi bila kita dah dalam trial kita dah tunjuk peningkatan. So memang orang expect kita untuk 11A+. But then semuanya terletak di tangan Tuhan. Kita just berdoa. Expect tu memang expect. Tapi kalau tak dapat kita anggap just tak ada rezeki. Dan anda adalah pelajar daripada sekolah berprestasi tinggi kan? Okey. Jadi mungkin ada motivasi yang diberikan daripada pihak sekolah kan? Teknik belajar tu yang boleh membawa anda untuk capai kejayaan 11A penuh. Yang penuh dengan apa ialah 11A bukan 11A apa? Plus kan? Plus pula tu okey, pastikan. Okey, so dari segi motivasi, apa yang saya konfirmasi motivasi kita daripada banyak pihak kita dapat motivasi. Pertama sekali maybe kementerian, program kementerian laksanakan kan. Contohnya saya pelajar SBP, kementerian ada laksanakan beberapa program untuk pelajar SBP ni. Contohnya kami ada program 40 Bestari. 40 Bestari tu dia tekan kita dapat 11A+ atau straight A+, and then kita rush untuk top Malaysia tu macam tu kan. So dia extra motivation. Tu yang pertama, maybe kementerian, program-program kementerian buat. Yang kedua maybe daripada sekolah sendiri, cikgu-cikgu. Bila kita tengok cikgu-cikgu berusaha, kita sendiri pun secara tak langsung motivate diri kita sendiri untuk berusaha. Kita tengok cikgu dah buat yang terbaik, kita perlu buat yang terbaik. Seterusnya kita ingin bercerita mengenai sekolah berprestasi tinggi yang tadi kita dah lihat pelajar-pelajarnya yang cemerlang kita bawakan, mereka dapat sama-sama kongsikan rahsia kejayaan mereka dan memberi sedikit motivasi juga kepada calon-calon SPM buat tahun ini. Dan untuk bercerita lebih lanjut mengenai sekolah berprestasi tinggi ini ataupun SBT mengangkat kualiti sekolah-sekolah terbaik, kita bersama dengan Encik Roslan Husin yang merupakan pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh dan sekolah kecemerlangan. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Roslan. Assalamualaikum. Terima kasih menjemput saya untuk datang ke studio. Encik Roslan, sebelum kita pergi lebih lanjutlah mengenai SBT ini, mungkin ada sedikit komen mengenai keputusan SPM tahun ini dan juga prestasilah pelajar-pelajar secara amnya dan juga yang mereka dari sekolah berprestasi tinggi ini. Bagi sekolah berprestasi tinggi, mereka kebanyakannya menduduki tempat yang teratas lah. Saya mengambil contoh bagi sekolah terbaik di Kementerian Pelajaran adalah sekolah Seri Puteri. Jadi bilangan pelajar mendapat straight A's adalah 14 orang. Jadi antara yang tertinggi ya. Dan kebanyakan sekolah berprestasi tinggi ini adalah sekolah yang memang sedia ada cemerlang. Jadi oleh kerana mereka cemerlang, dia mempunyai budaya, ethos dan sebagainya memang sangat baik. Jadi bila kita menilai mereka, mereka memang dapat mengekalkan budaya yang akademik yang tinggi. Ya, okey. Dan itulah dia, mungkin ramai yang tertanya juga ataupun ibu bapa yang mungkin baru ada anak-anak yang bersekolah dan sebagainya, apakah sekolah berprestasi tinggi ini? Jadi apakah kriteria? Tadi Encik Roslan ada sebutkan memang sekolah kebanyakannya memang sekolah yang dah sedia ada cemerlang. Apa lagi kriteria untuk mereka ataupun sekolah-sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah berprestasi tinggi? Baiklah, bagi sekolah yang berprestasi tinggi ini, biasanya sekolah ini mempunyai ethos, watak dan juga identiti yang tersendiri yang telah begitu lama tertanam di sekolah. Jadi apabila mereka menunjukkan prestasi di antaranya dalam bidang akademik, kurikulum, sasian dan sebagainya, dan apabila kita membuat penilaian, berdasarkan penilaian yang digunakan itu, mereka mencapai tahap ditetapkan, maka mereka akan diktiraf sebagai sekolah berprestasi tinggi di negara kita. Ya, dan sekaligus apabila mendapat itulah dia SBT ini kan, apakah lagi langkah-langkah dari pihak kementerian sendiri untuk memastikan kecemerlangan berterusan dan juga ke tahap yang lebih tinggi lagi? Sebenarnya bagi sekolah SBT ini, setelah mereka mencapai tahap dan dianugerah sebagai sekolah berprestasi tinggi, mereka mesti mengekalkan kecemerlangan itu. Jadi kecemerlangan itu termasuk dalam bidang-bidang akademik, sebab kita akan melihat sama ada mereka boleh mengekalkan keputusan dalam band 1, makna yang tertinggi, dan jika mereka mengekalkan itu, mereka juga akan dinilai dari segi satu dokumen atau instrumen dipanggil
SKPM, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, yang nilai mesti lebih pada 90%. Okey. Dan anneksnya mesti markah 40. Jadi jika mereka mengekalkan prestasi yang tinggi, termasuk tidak ada audit berteguran, maka mereka kekallah mendapat keistimewaan. Misalnya bagi ganjaran khas, kita beri pada tahun pertama RM700,000. Okey. Tahun kedua RM500,000 dan tahun ketiga RM300,000. Jadi wang yang diberikan itu bolehlah mereka, pihak sekolah yang berjaya ini digunakan untuk pembangunan modal insan bagi pelajar dan murid-murid, dan mereka juga diberi peluang untuk pertandingan promosi keluar negara. Jadi sejumlah duit itu boleh digunakan untuk mereka buat lawatan, bertanding, dan banyak kejayaan telah kita capai bagi pelajar sekolah SBT. Dan sebahagian wang tu boleh digunakan untuk maintenance atau ubah suai sedikit, dan juga membeli harta modal, membeli komputer, interaktif board dan sebagainya. So mereka berpeluang untuk meningkatkan lagi prestasi pada pelajar. Itulah dia, bila saya lihat senarai kejayaan antara senarai kejayaan sekolah-sekolah berprestasi tinggi ini bukan saja berkisar kepada yang akademik, tapi juga keluar negara, membawakan sesuatu, mewakili negara dalam pelbagai jenis bidang. Jadi kalau ibu bapa yang sedang menonton ni kan, Cik Ruslan, mungkin bukan sahaja setakat penekanan kepada akademik, tapi juga bidang-bidang lain juga, sasiah dan juga kurikulum. Setiap sekolah ni dia akan mempunyai bidang-bidang fokus mereka tersendiri. Mungkin kita katakan kebitaraan. Jadi bagi setengah sekolah, mereka, saya ambil contohlah, sekolah Kolej Tengku Kursiah misalnya. Selain daripada antara kejayaan dia capai dalam Fourth European Exhibition and Creativity Innovation, dia di IC, di negara, saya dah lupa nama negaranya, mendapat 1 gold dan 1 silver award. Dan sekolah Syed Putra dalam Innova International Invention Show dapat 1 gold di Zagreb, Croatia. Jadi banyak sekolah ni bertanding di peringkat antarabangsa, di samping persembahan-persembahan mereka di Singapura, di UK dan sebagainya. Jadi dapat mempromosikan, memperkenalkan negara kita sebagai pusat pendidikan yang cemerlang. Jadi itulah dia, penekanan diberikan bukan saja sektor akademik, tapi melahirkan insan-insan yang serba boleh dan juga mempunyai moral, sasiah dan pengetahuan dalam bidang-bidang lain juga, Cik Ruslan. Dan setakat ini ada berapa sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah berprestasi tinggi, dan apakah rancangan dalam jangka masa 2-3 tahun yang akan datang ni? Pada tahun 2012, sasaran kita sebenarnya 100. Tetapi yang kita dapat adalah 91 buah sekolah, 50 buah di sekolah menengah dan 41 sekolah rendah. Jadi keputusan telah dibuat bahawa bagi tahun ini, pada 2013 kita cuba mensasarkan menjadi 120. Jadi 120 kita dah ada 91, kita nak mencari 19 buah. Jadi seterusnya pada tahun 2015 kita nak mensasarkan 130. Jadi bilangan ni berterusan, dan pihak sekolah sebenarnya berlomba-lomba lah untuk menunjukkan kelebihan masing-masing. Jadi kita tahu dalam SPN baru ni ada sekolah yang berjaya cemerlang, dan jika mereka termasuk dalam kategori Band 1 dan SKPM yang cukup, mungkin insya-Allah boleh disemak, dia buat verifikasi maklumat tu, dan mereka boleh ditiraf dan mendapat RM700,000 untuk turunan sekolah. Banyak tu sebenarnya. Okey, akhir sekali Cik Ruslan, mungkin pesanan kepada semua pengetua, guru-guru dan pelajar-pelajar semua sekolah berprestasi tinggi, dan juga mereka yang ada aspirasi lah, sekolah-sekolah yang beraspirasi untuk menjadi sekolah berprestasi tinggi ni. Bagi teman-teman saya, pengetua, guru-guru, murid-murid berada di sekolah SBT, saya berdoa semoga mereka dapat mengekalkan prestasi yang tinggi ini, dan sekolah SBT atau sekolah tinggi adalah satu showcase, satu model kepada negara-negara lain bila nak melihat bagaimana pendidikan cemerlang di Malaysia. Jadi bagi sekolah yang berharap mereka hendaklah mengisi borang SKPM yang saya katakan itu, dan cubalah sedaya upaya untuk mendapat markah tertinggi. InsyaAllah mereka akan dapat mengisi sasaran kita hingga 130 buah sekolah.